Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni sekali lagi diberikan peluang dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita hadir menjadi tetamu Allah di rumahnya yang mulia ini, dan kita menanti ketibaan Isyak sementara itu dengan mengisi masa dengan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah usaha kita untuk sama-sama menuntut ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat kita seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka-mereka yang mahir dengan Al-Quran Allah akan tempatkan bersama dengan para malaikat yang mulia, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan kepayahan, tersangkut-sangkut, maka bagi mereka itu dua ganjaran. Maka tidak pernah sia-sia orang yang bersama-sama dengan mereka itu Al-Quran, kerana setiap orang yang bersama dengan Al-Quran, yang membacanya, yang belajar, Allah Subhanahu wa taala akan gunakan kelebihan-kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang tidak terhingga banyaknya. Itu kelebihan orang yang bersama dengan Al-Quran. Manakala orang yang menjauhkan diri mereka daripada Al-Quran, maka orang ni orang yang rugi. Orang yang bersama dengan Al-Quran akan mendapat keuntungan, yang jauhkan diri mereka daripada Al-Quran akan mendapat kerugian. Seperti mana yang selalu saya peringatkan, Allah juga memperingatkan di dalam Al-Quran surah Taha, bila mana mereka berkata kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan kami, kenapa kau bangkitkan kami di padang mahsyar ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan kami dulu celik. Di keadaan satu golongan, satu kelompok manusia di padang mahsyar, Allah himpunkan mereka, Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Kemudian mereka bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah bangkitkan kami dalam keadaan buta sedangkan kami dulu celik? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika atatka ayatuna, yang demikian itu kamu ini hari ini dibangkitkan dalam keadaan buta sebab atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Allah dah bagi Quran. Fanasitaha, tetapi kamu melupakan, kamu mengabaikan, tidak mempedulikan, baca tidak mahu, mengaji tak mahu, belajar tak mahu, mengetepikan Al-Quran. Sibuk dengan hidup dunia dia, tanpa pedulikan pun tentang Al-Quran. Mau baca ke, mau belajar ke, mahu memahami ke, apatah lagi nak mengamalkan Al-Quran, jauh sekali. Fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini, jawab Allah, kamu juga akan dilupakan. Maknanya pada hari di padang mahsyar itu, di hari kebangkitan itu, manusia yang melupakan Al-Quran di waktu hidup dunia mereka, tidak mempedulikan Al-Quran, maka di padang mahsyar Allah juga tidak akan mempedulikan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini usaha kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, cinta dan kasih terhadap Al-Quran. Kita lakukan pengorbanan kita terhadap Al-Quran, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita di akhirat nanti. Baik, kita menyambung pengajian kita pada surah Qiyamah, surah yang ke-75 pada ayat 13. Pada ayat ke-13. Betul. Muka surat, tu yang tak tahu tu. Saya punya Quran muka surat lain. 577. Muka surat 577. Tuan-tuan,
Baik, sebelum kita teruskan, seperti biasa kita mohon pada Allah, semoga Allah buka pintu hati kita, Allah lapangkan dada kita, Allah curahkan ilmu yang bermanfaat, mudah kita diberikan kefahaman dan ingatan, difasihkan lidah, dapat membaca Al-Quran dengan baik seperti mana bacanya Sayyidina Nabi SAW. Satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala pernah menegur Nabi bila mana Nabi tergesa-gesa nak membaca Al-Quran. Ketika mana Al-Quran dibacakan oleh Sayyidina Jibril, bila mana malaikat Jibril datang membacakan Al-Quran kepada Nabi, Nabi pun tergesa-gesa nak ikut. Jadi maknanya kita nak belajar Al-Quran jangan gopoh gapah, kena tenang-tenang. Kita harap semudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefasihan pada lidah kita sehingga mana kita dapat baca Al-Quran dengan baik. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surat 577, surah Qiyamah ayat ke-13. Kita mulakan dengan T yang pertama iaitu tilawah. Saya akan membaca dan tuan-tuan akan mengikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Harap semua dapat bersedia. Kita mulakan dengan huruf yang pertama iaitu huruf hamzah. Huruf hamzah dia terletak pada pangkal tekak halqum kita, pangkal bawah sekali. Dia mulakan dengan kemudian masuk huruf ain pula lepas tu. Ain tu dia atas sikit daripada hamzah. Kalau hamzah bawah, ain ke atas. Jadi ketika menyebutkan huruf ain, kita tekan tekak kita. Tekan. Zu bil tekan. Billahi minash. Pastikan dia bunyi sh. Tu. Sifat yang ada pada huruf shin iaitu tafasshi, dia bunyi sh. A'udzu billahi minasy syaitan. Syai terlembut. Syai. Kenapa? Sebab di situ ada huruf yalin. Apa makna yalin? Ya lembut. Jangan hentak syai. Jangan hentak gitu. Lembutkan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Semula. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi mesti bunyi angin. Rahmanirrahim. Rahim. Tadi dengar seakan-akan bunyi rahim. Kalau rahim salah. Rahim. Jangan hentak rahim. Rahim. Lepaskan ra, kemudian him. Jangan rahim. Itu salah. Semula 1, 2, 3. Yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhkhar.
Semula ya. Yunab, tekan. Ba tu syaddah. Syaddah maksudnya tekan. Yunabba'ul dengung. Sebab nun tu tidak diletakkan tanda mati. Itu simbol menunjukkan bahawa nun itu dibaca dengung. Yunabba'ul insanu yaw tu lembut. Yaw. Jangan yaw. Jangan hentak dia. Sebab waw tu juga dinamakan wawlin. Bagaimana nak kenal wawlin? Wawlin ialah waw yang mati sebelumnya ada tanda mati. Jadi dilembutkan waw tersebut. Yunabba'ul insanu yawma idzin. Dengung. Yawma idzin. Sebab ada mim kecil, itu simbol kepada hukum iqlab. Iqlab kena baca dengung. Yawma idzin bima qaddama wa akhar. Semula 1, 2, 3. Masih saya kurang puas hati ketika dengung in tu. Panjangkan sikit dengung dia. Macam kelang kabut nak bunyikan baris sin tu. Jangan kelang kabut. Dengungkan cukup pada huruf nun. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Semula. 1, 2, 3. Okey. Cuma peringatan pada dengung yang mim kecil tu yauma idzin itu hukumnya iklab. Ada pandangan kata hampir tutup mulut kita, ada pandangan kata tutup. Jadi tuan-tuan mudahnya tutup saja. Tetapi syarat tutup, jangan tutup sampai hilang bibir. Maksudnya apa? Dia tekan sungguh. Yauma idzin sampai hilang bibirnya. Kuat sungguh tutupnya, jangan gitu. Sekadar rapat je. Yauma idzin. Sekadar tutup je. Jangan sampai kuat-kuat sampai hilang bibir. Okey. Masuk ayat yang ke-14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Pun sama kita jumpa hukum yang sama macam kalimah ke atas. Insan pun dibaca dengung. Balil jangan jangan gitu. Insanu ala naf. Bunyi naf. Naf huruf fa. Fa ialah bibir bawah. Bukan. Bibir bawah kena gigi atas. Gigi bawah, bibir bawah kena gigi atas. Naf, keluar angin celah-celah gigi tu. Ala nafsihi basirah. Semula. 1, 2, 3. Walau alqa ma'adzirah. Walau, lau tu waw lin, waw lembut. Walau, lau. Jangan walau. Tu lau. Kejap sangat itu kita hentak waw tu, kita keraskan dia, lembutkan dia. Walau alqa ma'a tekan
huruf ain. Ma'adzirah. Semula 1 2 3. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Baik, kalimah tuharri di situ ada huruf ra yang bertanda sabdu berbaris bawah. Ra itu dinamakan ra tarqiq, ra nipis. Ra ni dia terbagi kepada dua. Sama ada ra tebal atau ra nipis. Ra tebal tafkhim, ra nipis tarqiq. Macam mana kita nak kenal tebal nipis? Ra tu sendiri kita tengok baris dia. Kalau baris dia atas dan depan dia tebal. Kalau baris dia bawah dia nipis. Kalimah tersebut ra tu berbaris bawah, maka dibaca nipis. Bagaimana keadaan kita nak baca nipis? Dengan kita senyumkan mulut kita ketika menyebutkan huruf ra. Senyumkan. La tuhar, kan senyum. Jangan kembung. La tuhar. Bila haur dia jadi tebal. Senyum. La tuharrik bihi lisanaka bunyi ta'jala bih. Semula ya. Jangan kembung. La tuhaur. Tu tebal tu. Haur. Tuhar. Dia nipis. Bunyi ra ada. Semula. 1 2 3. Lita' dia mulut senyum. Ain tu huruf nipis. Dia huruf nipis. Jangan lita' bunyi tu. Jangan ta'. Okey. Kita masuk ke ayat seterusnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dengung. Alai, ya tu namanya ya lembut sebab ya tu mati sebelumnya baris atas. Alaina jam'ahu wa qur. Tengok bunyi dia. Wa qur. Qur tu ra tebal. Wa qur senyum balik. Anah. Semula 1 2 3. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Okey, jangan kelang kabut. Cukupkan dengung mim dan nun yang bersabdu. Mim dan nun bersabdu hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung. Dalam kedudukan dengung dia berada di atas sekali. Kena cukupkan dengung dia. Summa inna alaina bayanah. Semula 1 2 3. Kalla bal tuhibbunal ajilah.
وتذرون الآخرة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dapat baca pada malam ni 8 ayat ya, insya-Allah. Baik, kita tengok masuk kepada T yang kedua, iaitu tajwid. Baik, malam ni kita cuba fokus pada satu hukum, iaitu mad silah. Baik, kita tengok pada hujung ayat 15. Hujung ayat 15 ada huruf ha yang selepasnya ada waw kecil. Betul? Okey. Kemudian ayat 16 tu pula hujungnya selepas huruf ha ada ya kecil, kepala ya yang atasnya ada tanda mad. Ada waw kecil, ada ya kecil. Waw tu ada kalanya atasnya ada tanda mad, tanda kening, dan ada kalanya tidak. Ya tu pun sama juga, bihi. Kadang-kadang kita jumpa yang di atasnya ada tanda kening dan atasnya kadang-kadang tidak ada. Baik. Mad silah ni ialah mad yang berlaku pada huruf ha dhamir. Huruf ha yang bulat tu. Ma'adzirah. Selepasnya, maka apabila huruf ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah selepasnya, maka dinamakan mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Apabila ha dhamir bertemu dengan selepasnya huruf hamzah. Kalau huruf ha itu selepasnya bukan hamzah, selain daripada hamzah, dinamakan mad silah qasirah. Cuba tuan-tuan ikut sama-sama. Mad silah qasirah. Qasirah maksudnya pendek, qasir. Qasirah pendek, tawilah panjang, tawil panjang. Okey. Nak kenal dia ialah yang panjang itu apabila ha dhamir bertemu dengan hamzah, yang pendek itu apabila bertemu dengan selain hamzah. Baik, kalimah pada ayat 15 ujung tu, ma'azirah, selepas ha dhamir itu dijumpa dengan huruf apa? Lam. Ini kalau dibaca sambung. Tapi kalau berhenti, maka dia berhenti atas huruf ha. Jangan baca ma'azirahu. Jangan baca gitu. Kenapa? Bila kita tanya dia kenapa baca ma'azirahu, dia kata ustaz tak nampak ke ada waw tu. Ustaz pula yang salah. Jangan gitu. Dia mesti berhenti atas huruf ha. Ma'azirah. Okey. Kalau sambung barulah dibaca pendek. Pendek tu berapa harakat? 2 harakat. Dalam istilah-istilah sebutan mad, dia ada istilah-istilah. Kalau baca 2 harakat tu dinamakan qasir. Qasir tu berapa harakat? 2 harakat. Dia dinamakan mutawassit. Mutawassit tu 4 harakat. Dinamakan isba' ataupun mad, itu dibaca 6 harakat. Maka pada ha yang berjumpa dengan selain hamzah dinamakan qasir, iaitu dibaca 2 harakat saja kalau dibaca sambung. Contoh, walau alqa ma'adzirahu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ma'adzirahu la tuharrik, dibaca 2 harakat saja hu-nya. Tapi kalau berhenti ma'adzirah, hilang dah waw tu. Sebab itulah waw itu ditulis kecil. Waw tu ditulis kecil sebab apa? Sebab waw itu adalah waw yang ditambah. Kalau waw tu ditulis besar, maknanya waw tu memang waw yang asal. Okey, kena faham. Kenapa tulis kecil? Sebab waw tu adalah waw tambahan. Kenapa ditulis besar? Kenapa? Kerana waw itu memang waw yang asli. Sebab itulah waw yang di situ ditulis kecil, kerana waw itu hanyalah waw yang ditambah, menunjukkan
Selepas ha itu dibaca 2 harakat, panjangnya 2 harakat sahaja. Baik. Yang ayat 16 pula, kita jumpa selepas huruf ha bertemu dengan huruf apa? Hamzah. Jangan cakap jumpa dengan huruf ya tu. Ya tu bukan ya yang asli. Ya tu bukan ya yang asli. Asalnya tak ada. Jadi ha tu sebenarnya selepas dia bertemu dengan huruf hamzah pada inna alaina. Cuma diletakkan ya, nampak macam kepala ya. Ni kalau lukis-lukis baru nampak ni. Dia tak lukis ni susah nak nampak. Tapi tuan-tuan tengok kat situ ada bentuk entah macam apa, macam huruf C terbalik tu. Huruf C kan? Itu sebenarnya diambil daripada kepala huruf ya. Kalau tuan-tuan lukis huruf ya, buang ekor yang mangkuk itu, tinggal kepalanya jadi macam tu. Itu namanya kepala ya. Jadi itu adalah ganti huruf ya. Diletakkan dengan tanda kecil. Maknanya huruf tu adalah huruf tambahan. Huruf tambahan biasanya semua kecil-kecil. Kalau besar tu itu huruf yang asli. Sebab tu kita tak cakap ha bertemu dengan ya. Kita cakap ha bertemu dengan hamzah. Inna alaina. Sebab apa? Kenapa tak cakap bertemu dengan ya? Sebab ya tu bukan ya yang asli. Ya tu hanya tambahan. Kenapa dia tambah? Dia letakkan ya itu supaya pembaca dapat memanjangkan bacaan ha itu. Supaya kita yang baca ini dapat baca panjang. Maknanya memudahkan bacaan kita. Jadi kita pun baca panjang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ini baca siapa yang nak baca sambung. Sebab ayat ni kan pendek-pendek. Kalau siapa yang berniat nak baca sambung, maka dibaca panjang. Ni ada setengah orang tu dia mungkin napasnya panjang-panjang, baca pendek-pendek tak dia nak baca panjang-panjang. Kalau kita tengok qori, bukan kari-kari, qori itu pembaca Quran, biasa tengok on TV kan, musabaqah, pertandingan bacaan tilawah Al-Quran. Semua qori ni biasa napas panjang-panjang. Jadi sedap buat lagu bila dia baca panjang. Kalau baca pendek-pendek tak sedap, tak jadi lagu dia. Jadi kod-kod di antara kita ni ada yang qori, dia kata ayat ni pendek sangat, dia pun nak baca sambung. Jadi kalau nak baca sambung pada kalimah yang ada tanda ya kecil itu, kita tengok ya kecil itu pun di atasnya ada tanda kening. Tanda kening itu simbol menunjukkan bahawa kita kena baca lebih daripada kadar 2 harakat. Lebih kadar 2 harakat maknanya berapa harakat? 4 ataupun 5. 4 atau 5. 6 tak boleh. 2 tak boleh. 3 tak boleh. Berapa? 4 atau 5 sahaja. 2 tak boleh. 6 pun tak boleh. Jadi kena 4 atau 5. Lita'jala bihi inna alaina. Gitu, baca panjang. Berbeza dengan yang atas tu, ma'azirahu la, pendek je. Hula tuharrik, 2 harakat saja. Okey. Jadi malam ni kita dapat belajar hukum apa? Mad silah yang terbahagi kepada 2. Satu maksilah qasirah, satu lagi maksilah tawilah. Maksilah qasirah, maksilah yang dibaca pendek. Silah tu ialah ha dhamir tu. Dibaca sambung. Ha dhamir iaitu ha bulat. Nak tahu dia qasir, selepas ha tu dia tak ada tanda kening. Nak kenal dia tu tawil, selepas ha tu ada tanda kening atas waw ataupun ya. Okey? Mudah sangat. Jadi malam ni kita belajar satu hukum yang dinamakan maksilah, yang mana maksilah itu terbahagi kepada 2, iaitu qasirah dan tawilah. Qasirah dibaca pendek sebab huruf ha dhamir bertemu dengan selain daripada huruf hamzah. Maksilah tawilah yang dibaca panjang kerana selepas ha itu bertemu dengan huruf hamzah dibaca 4 ataupun 5 harakat. Kalau berhenti pada huruf ha, maka hilang waw, hilang ya.
Sebab apa? Sebab itulah dituliskan waw dan ya itu dengan huruf yang kecil, menunjukkan bahawa huruf itu adalah huruf yang ditambah, bukan huruf yang asli. Okey. Itu hukum tajwid yang kita dapat belajar pada malam ni. Mudah-mudahan satu hukum ni kita tak lupalah. Satu malam satu hukum, 2 minggu satu hukum. Boleh? InsyaAllah. Nah, jangan lupalah. Dahlah satu hukum 2 minggu belajar pun lupa-lupa pula. Jangan. Cukup kita belajar satu hukum, mudah-mudahan ingat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada T yang ketiga, iaitu tafsir, terjemahan daripada ayat yang kita baca. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ni dia bukan sekadar lintas kat tengkuk-tengkuk kita sahaja, tetapi dia masuk singgah dalam hati kita. Kita faham, kemudian kita menyelami kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang ke-13. Ini sambung daripada ayat-ayat dululah. Surah ni pun dinamakan surah Qiyamah. Apa maksud Qiyamah? Kita bahasa Melayu pun cakap kiamat. Maknanya kiamat, cerita tentang hari kehancuran dunia ini. Bila dah hancur dunia, Allah akan bangkitkan di akhirat. Ataupun dinamakan juga hari akhirat, hari yang terakhir. Hari yang terakhir maknanya ada tak selepas tu lagi? Tak ada dah. Yang terakhir tu maknanya last lah tu. Lepas tu manusia dah tak mati-mati dah. Itulah kehidupan manusia yang terakhir. Sama ada manusia itu terakhirnya mendapat nikmat ataupun yang terakhir sekali dapat azab. Jadi kita nak pilih mana? Dah tentulah tuan-tuan, kita akan memilih penghujung kita di akhirat nanti kita nak dapatkan nikmat. Baik, ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insan, maknanya cerita pada hari itu. Pada hari apa tu? Hari kiamat tu nanti. Naba'a diambil daripada kalimah yunabba'u diambil daripada kalimah naba'a ataupun berita. Jadi pada hari itu diberitakan al-insan, iaitu manusia. Pada hari itu diberitakan kepada manusia. Yauma izin tu pada hari itu. Dia ambil, kalau bahasa terjemahan Melayu kita ambil daripada yauma izin, yunabba'ul insan. Tetapi bahasa Arab yauma izin tu dikemudiankan. Cuma terjemahan bahasa Melayunya pada hari itu, yauma izin, diberitakan, yunabba'ul insan, diberitakan kepada manusia, bima, terhadap apa yang qaddama, yang telah mereka kerjakan, yang dahulunya, yang mereka telah dahulukan, wa akhar, ataupun yang mereka telah kemudiankan. Jadi maknanya pada hari kiamat tersebut, di padang mahsyar nanti, Allah akan ceritakan, Allah akan tunjukkan amalan-amalan manusia. Allah tunjukkan ni amalan. Qaddama tu maksudnya yang kau buat, yang telah dilakukan. Wa akhar, yang dikemudiakan, yang tidak dikerjakannya. Jadi Allah ceritakan satu persatu. Nanti kita akan tengoklah terjemahan ataupun tafsirannya. Pada ayat 14, bal, bahkan, al-insan, ataupun bahkan sebaliknya, manusia itu ala nafsihi basirah, manusia itu ke atas dirinya akan menjadi saksi. Maknanya pada hari kiamat nanti Allah ceritakan perlakuan-perlakuan mereka, yang mana yang akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan mereka adalah diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri yang akan cerita. Siapa diri mereka? Mata mereka akan bercakap, telinga mereka akan bercakap, tangan mereka akan bercakap, kaki mereka bercakap. Tu macam cerita kartun. Tangan boleh bercakap, telinga boleh cakap, mata boleh cakap. Kita hari ini kita ketawakanlah tengok kartun, tapi di akhirat nanti macam itulah. Tangan akan cakap, ya Allah, si fulan dia telah mengambil hak orang lain, si fulan telah memukul si fulanah. Kaki ni pula akan bercakap, aku pergi ke disko, aku pergi ke tempat maksiat, aku pergi ke masjid, aku pergi ke kelas-kelas pengajian. Habis semua. Kaki bercakap, tangan bercakap, mata bercakap. Mata cerita, ya Allah, masa kat dunia dulu, ya Allah, ya betul, mata inilah yang melihat perkara-perkara lucah, mata inilah yang melihat helaian-helaian Al-Quran. Jadi mata ni akan cerita.
Yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti adalah diri mereka sendiri, tangan mereka sendiri, kaki mereka sendiri, mata mereka sendiri yang akan bercakap menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia mengemukakan alasan-alasan. Nak cerita mulut pun cakap juga. Tapi mulut cakap dia bagi alasan macam-macam. Ya Allah, aku pergi ke sana sebab sekian. Ya Allah, aku ambil hak orang tu sebab sekian. Macam-macam alasan manusia ni dia bagi. Tak kisah apa-apa pun alasan dia bagi di hadapan Allah, mata tetap akan, ya Allah, aku ambil barang dia. Kaki akan cakap, ya Allah, aku pergi ke tempat tu. Yakni pada hari kiamat nanti diberitahukan kepada manusia. Jadi Allah akan tunjukkan kepada manusia segala amalan-amalan mereka. Sama ada amalan itu baik ataupun buruk, sama ada kecil ataupun besar, habis semua Allah bongkar. Yang didahulukan, yang mana yang dia kerjakan semasa hidupnya di dunia dulu, sehinggalah dia mati. Daripada dia hidup sampai dia mati, semua Allah akan bongkarkan. Sama ada merupakan perjalanan yang baik maupun yang buruk, perbuatan yang memelihara maruah ataupun perbuatan keji dan durjana. Habis semua Allah cerita. Sama ada perbuatan kita itu kita berbangga dengannya, ataupun perbuatan kita itu sebenarnya menjatuhkan maruah kita. Contohlah saya ni, masa mengajar ni bukan main lagi lah. Tok Syekh, Ustaz nampak dimuliakan, tetapi sebaliknya tuan-tuan tak tahu, saya ni banyak juga buat benda-benda maksiat. Ketika itu Allah bongkarkan, jatuh maruah saya. Ya Allah, habis semua, seluruh dunia, seluruh manusia tengok, celaka punya ustaz, bukan main lagi masa kat dunia dulu dia jadi Tok Syekh, aku duk mulia-muliakan, salam cium tangannya, rupa-rupanya dia buat benda tu. Jatuh maruah saya, habis semua Allah bongkar. Nak cerita, Allah akan cerita semuanya. Jadi tuan-tuan, pandai-pandailah jaga diri. Kalau nak dimalukan, kalau kita nak dijatuhkan maruah kita, Allah bongkar segala-galanya, buatlah benda maksiat. Tapi kalau kita nak Allah tunjukkan yang baik-baik kita, maka tinggalkan dosa-dosa tu. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi pada ayat 16 hingga seterusnya tu. Kita beri laluan kepada azan insyaAllah. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Ayat 16. La tuharrik, la maknanya larangan, jangan. La ni sama ada dia la nafi, la menafikan, bukan. Ada juga la yang memberi maksud jangan. La yang memberi maksud larangan. La di sini la larangan, jangan. Jangan apa? Tuharrik, engkau menggerakkan, bihi dengannya, lisanaka lidah engkau, lita'jala bih dengan tergesa-gesa ataupun cepat-cepat. Jangan, maksudnya jangan engkau gerakkan lidahmu wahai Muhammad untuk apa? Membaca Al-Quran. Bihi itu membaca Al-Quran. Jangan kau gerakkan lidah engkau untuk membaca Al-Quran dengan kelang kabut, cepat-cepat, laju-laju. Kenapa laju-laju tu? Sebab takut terlepas. Jangan, Allah perintahkan. Allah tegur Nabi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya urusan kami mengumpulkannya, jam'ahu mengumpulkannya. Mengumpulkan apa? Kumpulkan Al-Quran itu. Kerja Allah itu yang akan menghimpunkan Al-Quran wa qur'anah, dan bacaannya di dalam dada-dada kamu. Maknanya Allah akan kumpulkan Al-Quran itu dalam dada engkau dan engkau pandai membacanya. Jadi jangan kelang kabut. Allah pesan kepada Nabi. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kamu telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Lepas dah dengar bacaan Quran, baru kau ikut. Ni Nabi bila mana nak dapat Al-Quran daripada Jibril. Kan Jibril baca Quran kepada Nabi. Jadi Nabi bila Jibril bacakan Quran kepadanya, dia kelang kabut, cepat-cepat nak ikut. Jibril belum habis baca, dia dah ikut dah. Jadi Allah tegur, nanti dulu, tenang, dengar sampai Jibril habis baca, baru kau ikut. Summa inna alaina bayanah, kemudian sesungguhnya urusan kamilah yang akan menjelaskannya.
Jadi yang pertama, Allah pesan kepada Nabi jangan kelang kabut baca Quran. Jadi walaupun ayat itu ditujukan kepada Nabi, tetapi secara umumnya untuk kita semua juga. Macam mana Nabi, dia jangan kelang kabut baca Quran, kita pun jangan kelang kabut baca Quran. Baca Quran tenang-tenang, satu-satu, lepaskan satu demi satu, tunaikan hak-hak, kalimah-kalimah, huruf-huruf. Jangan kelang kabut. Kenapa Allah pesan Nabi ni dia cepat-cepat nak ikut Jibril baca? Sebab dia takut terlupa. Ya. Nabi dia cepat-cepat ikut bacaan Jibril sebab takut nanti kalau dia lambat-lambat dia terlupa. Dia takut gitu. Macam kita lah. Kalau saya cakap ni, saya suruh tuan-tuan ulang balik, boleh ingat tak? Tak boleh. Jadi tuan-tuan nak ikut cakap saya, masa saya tengah cakap, tuan-tuan pun mengikut juga. Mengikut juga. Nabi pun begitu. Masa Jibril baca Quran, dia pun duk ikut juga. Takut apa? Takut terlupa. Sedangkan Allah kata jangan takut wahai Muhammad. Aku, maknanya Allah akan himpunkan Al-Quran tu dalam dada kamu. Dan kamu pandai membacanya. Maknanya Allah jamin Nabi tak lupa Quran. Nabi takkan lupa Al-Quran itu. Itu jaminan Allah. Fa idza qara'nahu fattabi' al-Qur'ana. Apabila Jibril dah selesai baca, baru kau baca. Dengar dulu, jangan ikut lagi, dengar. Habis Jibril baca, baru kamu baca. Itu pesan Allah kepada Nabi. Summa inna alaina bayanah. Maka kerja kami jugalah, iaitu kerja Allah lah, yang akan memberikan kefahaman terhadap penjelasan Al-Quran itu. Jadi sebab tu Nabi ni dia faham Al-Quran. Kita kadang-kadang tak faham. Kita banyak bergantung kepada tafsiran-tafsiran ataupun huraian-huraian daripada ulama-ulama. Kita perlukan bantuan lain. Nabi, Allah berikan kefahaman dan penjelasan terhadap isi kandung Al-Quran. Ayat ke-20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla, tidak sekali-kali, ni Allah cerita. Sungguh manusia itu, bal, bahkan manusia itu tuhibbun, maksudnya mereka itu cintakan. Manusia tu memang suka. Suka apa? Al-ajilah, benda-benda yang cepat. Siapa nak kaya cepat? Siapa nak kaya lambat? Kalau tuan-tuan diberikan pilihan nak kaya cepat, nak kaya lambat, tuan-tuan nak pilih apa? Semua nak kaya cepat. Mana ada orang nak kaya lambat? Jadi manusia tu memang perangai dia nak cepat je. Tetapi al-ajilah yang dimasukkan di sini ialah cepat, itu ialah dunia. Manusia ni suka sangat dengan dunia, dengan kemewahan. Sedangkan dunia itu dia akan fana, dia akan binasa. Kita kejar-kejar, himpun-himpun, kumpul-kumpul kekayaan dunia ini, sedangkan nanti dia akan tinggalkan kita. Mana ada kita bawa kekayaan kita masuk dalam kubur. Tapi itulah yang manusia suka. Sibuk dia sampai dia lupa terhadap urusan akhiratnya. Wa tazarunal akhirah, dan kamu iaitu manusia itu meninggalkan pula kehidupan akhirat. Kerana sibuk dia dengan dunia, dia suka dia dengan dunia, tuhibbun, suka dia dengan dunia, dia lupa akhirat dia. Dia lupa nak beramal untuk akhirat. Sibuk dia nak cari kekayaan, kesenangan, yang mana kesenangan tu dia akan tinggalkan, tetapi dia lupa kekayaan yang dia nak dapat nikmati selama-lamanya di akhirat. Dia lupa. Sebab tu Allah pesan kepada kita, kepada manusia, ingat dalam kesibukan kita di dunia ini, jangan kita lupa dan abaikan kesenangan kita di akhirat nanti. Itu penting. Kita dah diberikan nikmat bermacam-macam, berbagai-bagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan nikmat itu kita nikmati juga di akhirat nanti. Banyaklah nikmat-nikmat yang kita boleh dapat ke akhirat. Itu dalam cerita lain insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allah pesan juga kepada manusia, kepada kita semua, supaya berikan juga tumpuan kita untuk kenikmatan dan kesenangan kita di akhirat. Jangan jadi manusia yang hanya sekadar dapat nikmat di dunia yang sementara, yang sekejap, tetapi dia rugi di akhirat, yang mereka akan duduk di dunia tersebut, di alam akhirat itu selama-lamanya. Dia lupa. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit pengajaran yang kita dapat daripada bacaan kita bermula daripada ayat 13 hingga ayat 21 ini, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti insya-Allah. Mohon ampun, minta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Insya-Allah kita akan bertemu semula dalam pertemuan kita 2 minggu akan datang, menyambung bacaan pada ayat 22 surah Al-Qiyamah.
Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.